Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puaz Zakarshi membuat kronologi untuk membuktikan apa yang didakwa pembohongan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu kehilangan Pulau Batu Putih. Menerusi catatan di laman sosial Facebook beliau hari ini, Muhammad Puaz Zakarshi turut mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad terlebih dahulu memaklumkan kepada kerajaan Singapura yang mana beliau telah membatalkan rayuan pengguguran Pulau Batu Putih pagi sebelum mesyuarat kabinet mengenainya diadakan. Sehubungan itu, dakwa beliau mesyuarat kabinet yang diadakan hanya rubber stamp atau sekadar untuk mengesahkan keputusan yang dibuat beliau. Berikut adalah kronologi kehilangan Pulau Batu Putih yang dikongsikan Muhammad Puaz Zakarshi menerusi catatan di laman sosial Facebook beliau. Pada 23 Mei 2008, ICJ putuskan Batu Putih milik Singapura. 2 Mei 2017, Malaysia memfailkan semakan semula keputusan 2008 kerana ada bukti baharu rayuan boleh dibuat dalam tempoh 10 tahun. 9 Mei 2018, Kerajaan Barisan Nasional BN tumbang. 10 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7. 13 Mei 2018, mesyuarat Council of Elders. 14 Mei 2018, papan dialih Peguam Negara diarah bercuti, iaitu 4 hari selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, Peguam Cara Negara Engku Nur Faizah memangku jawatan AG. Wan Azizah mendedahkan Engku Faizah yang tulis surat kepada ICJ pada 21 Mei 2018 membatalkan rayuan Batu Putih. 28 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad hantar surat kepada ICJ menyatakan Malaysia dan Singapura setuju membatalkan permohonan rayuan dan tafsiran. 29 Mei 2018, Singapura sahkan surat permohonan Malaysia. 29 Mei 2018, ICJ arah supaya permohonan Malaysia dikeluarkan daripada senarai secara rasmi, maka kedaulatan Pulau Batu Putih hilang selama-lamanya kerana tempoh 10 tahun telah tamat. 30 Mei 2018, akhbar The Straits Times Singapura telah melaporkan Malaysia menarik diri rayuan Batu Putih. 2 Julai 2019, Timbalan Menteri Luar iaitu Marzuki Yahya beritahu Dewan Rakyat Malaysia masih komited untuk membuat semakan. Ini bohong paling megah kerana hakikatnya kita telah kehilangan Batu Putih selama-lamanya pada 28 Mei 2018 lagi. Sementara itu, Muhammad Puaz Zakarshi turut menempelak bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkan beliau sanggup bersekongkol dan mempertahankan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjual kedaulatan negara. Ini pembohongan paling mega dalam sejarah kerana Malaysia kehilangan wilayah, maruah tercemar selama-lamanya kerana menyerah diri tanpa berperang. Siasatan tidak boleh ditangguh dan hukuman mesti berat kerana puncak kekalahan adalah disengajakan. Rakyat mesti tolak pengkhianat termasuk yang bersekongkol. Sebelum itu, laporan Suruhanjaya siasatan diraja RCI berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang telah dinyah klasifikasi mendedahkan kerajaan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sepihak telah membuat keputusan menarik balik bagi menyemak semula dan mentafsir keputusan ICJ pada tahun 2008 yang menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Menurutnya, Suruhanjaya itu, siasatan jenayah boleh dimulakan ke atas Tun Dr. Mahathir mengikut Seksyen 415(b) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puaz Zakarshi membuat kronologi untuk membuktikan apa yang didakwa pembohongan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu kehilangan Pulau Batu Putih. Menerusi catatan di laman sosial Facebook beliau hari ini, Muhammad Puaz Zakarshi turut mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad terlebih dahulu memaklumkan kepada kerajaan Singapura yang mana beliau telah membatalkan rayuan pengguguran Pulau Batu Putih pagi sebelum mesyuarat kabinet mengenainya diadakan. Sehubungan itu, dakwa beliau mesyuarat kabinet yang diadakan hanya rubber stamp atau sekadar untuk mengesahkan keputusan yang dibuat beliau. Berikut adalah kronologi kehilangan Pulau Batu Putih yang dikongsikan Muhammad Puaz Zakarshi menerusi catatan di laman sosial Facebook beliau. Pada 23 Mei 2008, ICJ putuskan Batu Putih milik Singapura. 2 Mei 2017, Malaysia memfailkan semakan semula keputusan 2008 kerana ada bukti baharu rayuan boleh dibuat dalam tempoh 10 tahun. 9 Mei 2018, Kerajaan Barisan Nasional BN tumbang. 10 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7. 13 Mei 2018, mesyuarat Council of Elders. 14 Mei 2018, Papandi Ali Peguam Negara diarah bercuti, iaitu 4 hari selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7. Peguam Cara Negara Engku Nur Faiza memangku jawatan AG. Wan Azizah mendedahkan Engku Faiza yang tulis surat kepada ICJ pada 21 Mei 2018 membatalkan rayuan Batu Putih. 28 Mei 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad hantar surat kepada ICJ menyatakan Malaysia dan Singapura setuju membatalkan permohonan rayuan dan tafsiran. 29 Mei 2018, Singapura sahkan surat permohonan Malaysia. 29 Mei 2018, ICJ arah supaya permohonan Malaysia dikeluarkan daripada senarai secara rasmi, maka kedaulatan Pulau Batu Putih hilang selama-lamanya kerana tempoh 10 tahun telah tamat. 30 Mei 2018, akhbar The Straits Times Singapura telah melaporkan Malaysia menarik diri rayuan Batu Putih. 2 Julai 2019, Timbalan Menteri Luar iaitu Marzuki Yahya beritahu Dewan Rakyat Malaysia masih komited untuk membuat semakan. Ini bohong paling megah kerana hakikatnya kita telah kehilangan Batu Putih selama-lamanya pada 28 Mei 2018 lagi. Sementara itu, Muhammad Puaz Zakarshi turut menempelak bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkan beliau sanggup bersekongkol dan mempertahankan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjual kedaulatan negara. Ini pembohongan paling mega dalam sejarah kerana Malaysia kehilangan wilayah, maruah tercemar selama-lamanya kerana menyerah diri tanpa berperang. Siasatan tidak boleh ditangguh dan hukuman mesti berat kerana punca kekalahan adalah disengajakan. Rakyat mesti tolak pengkhianat termasuk yang bersekongkol. Sebelum itu, laporan Suruhanjaya siasatan diraja RCI berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang telah dinya klasifikasi mendedahkan kerajaan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sepihak telah membuat keputusan menarik balik bagi menyemak semula dan mentafsir keputusan ICJ pada tahun 2008 yang menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Menurutnya, Suruhanjaya itu, siasatan jenayah boleh dimulakan ke atas Tun Dr. Mahathir mengikut Seksyen 415(b) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama.